Dan kalau bahan ada 2 bahan lain lagi yang yang orang cakap yang aplikasi pada krim ni yang sangat famous untuk kita panggil bleaching agent, hydroquinone. Kalau kita semua pernah dengar hydroquinone. Hydroquinone ni memang penggunaannya dah lama dah, dari dulu sebagai bahan bleaching yang terpenting. Hydroquinone ni masalah dia kalau dia sebenarnya macam di European country ada sebahagian negara-negara yang dah ban penggunaan hydroquinone ni. Maksudnya penggunaannya di dalam bahan kosmetik. Okey, bahan kosmetik. Tapi untuk penggunaan doktor dermatologi atau doktor GP, kita boleh prescribe hydroquinone ni, tapi dia ada amount dia lah. Average dalam 4%, ada juga yang paling tinggi pun mungkin 8%. Tapi penggunaan dia sebenarnya limited, dia tak boleh pakai terlalu lama. Average 1 ke 3 bulan untuk lihat perubahan. Kalau dah ada nampak perubahan tu, actually dia kena stop. Okey, kalau dibiarkan berterusan, kita panggil chronic user, penggunaan berterusan-terusan, macam contoh banyak berlaku di Filipina, berlaku di Afrika, orang-orang yang kulitnya lebih gelap ni, dia orang nak sentiasa flawless putih, dia orang pakai bertahun-tahun. So apa yang berlaku, risiko-risiko seperti ada satu penyakit kulit dia dipanggil ochronosis. Dia punya dia ibarat dia macam jeragat yang kebiru-biruan yang memang takkan boleh hilang dah kalau kita berterusan pakai benda tu. Tu masalah kalau dah jadi macam tu. Okey. Baik, doktor, sebab kita ada soalan juga yang berkaitan sebab Alana menyebut kalau dia memakai satu produk tu dalam jangka masa yang lama, contohnya macam Lisa ni, dia kata dia guna kosmetik yang sama dah lama. Dia kata sekarang ni kulit dia menjadi radang kulit dan rasa panas pada kulit muka. Jadi apa langkah yang perlu ambil? Betul ke kita hanya boleh gunakan produk yang sama tak lebih daripada 3 bulan dan perlu tukar-tukar produk? Dan saya nak sambung kena berkaitan dengan soalan daripada Puan Sharifah berkenaan dengan produk minum dan juga sapu untuk memutihkan kulit ni. Dia kata masalah dia sekarang kulit dia dah terlalu putih dan menipis. Ada rawatan sesuai ke kerana kulit dia dah menjadi agak sensitif sekarang ni? Okey. Okey, yang pertama tadi tu tentang penggunaan produk. Penggunaan produk Okey, penggunaan produk yang terlalu lama perlu tukar ke tidak? Ya, sebab dia dah jadi radang kulit. Okey. Okey, kebiasaannya apa yang kita notice, satu bahan-bahan yang berbahaya yang saya sebut tadi tu, sama ada hydroquinone, mercury, arsenik, dan satu lagi yang saya tak sebut tadi, steroid. Okey, steroid. Steroid dan hydroquinone especially, 2 bahan ni banyak produk-produk pemutih yang terlarang, yang bila kita kaji ada 2 bahan ni memang dia sangat famous, akan buatkan kulit akan jadi radang, akan buatkan kulit jadi nipis, jadi pedih, jadi panas, sampai contoh dia kena matahari sikit kulit dah jadi kemerahan macam udang kena bakar. Dan you boleh nampak kalau dah teruk sangat tu, you boleh nampak salur-salur darah halus-halus dekat muka, dekat pipi apa semua. That mean dah terlalu super nipis. Dan that's why bila dah nipis sangat macam tu, semua pigmen-pigmen yang mewarnakan kulit kita dah hilang. So kebarangkalian untuk orang ni, contoh dia lah, dia nak repair balik kulit dia, even nanti kulit tu nanti boleh di repair, dia mungkin akan ada 2 tone, macam berbelang lah. Ibarat dia kalau dia hanya pakai dekat muka saja, leher dia tak pakai, dia akan nampak leher dia tu lebih gelap, dan muka dia putih. Walaupun dia dah tak pakai benda tu, dia akan maintain tona yang sama macam tu. Kenapa? Sebab kilang yang menghasilkan pigmen natural tadi tu dah totally hilang, dah abolish. Sebab apa? Benda tu dah keep on kopek sampai satu tahap dia dah tak boleh produce lagi kilang tu. So tu bahaya dia. So dan soalan yang kedua tadi tu pun lebih kurang lah, maksudnya apa yang boleh dibuat kalau misalnya pakai berterusan sampai lebih daripada 3 bulan ke apa contoh. Okey, sekarang ni yang pertama paling penting memang kena stop produk tersebut, dan kemudian kalau boleh dalam keadaan yang bunyi macam kulit dia dah betul-betul nampak tak sihat tu, kalau boleh jumpa doktor. Doktor akan bagi cadangan produk yang sesuai. Contoh dia macam skincare yang tak ada bahan-bahan chemical yang kuat yang akan menipiskan lagi kulit. Okey, contoh kebiasaannya bahan-bahan yang kita panggil moisturizer hyaluronic acid tu perlu ada. Hyaluronic acid akan bantu untuk meningkatkan balik pembentukan kolagen dan kulit. Serum vitamin C yang tak terlalu tinggi dos dia akan juga untuk bantu merepair balik kulit. Satu treatment yang sedang famous
apa sekarang ni dia dipanggil oksiterapi daripada Korea. Itu juga membantu untuk infuse oksigen masuk dalam kulit untuk apa sel-sel kulit untuk membina kulit-kulit baru balik. PRP satu lagi treatment. PRP kita boleh apa proses darah kita sendiri untuk menghasilkan ekstrak so-called baja untuk kulit, dan kita boleh suntik pada kawasan-kawasan kulit yang cedera untuk menumbuhkan tisu-tisu kulit-kulit baru. So ini salah satunya lah alternatif. Doktor, kita kena tahu juga skala bila kita nak putihkan kulit, skala yang sihat sebenarnya. Contohnya macam saya dan Hani, kalau kami buat rawatan untuk memutihkan kulit, adakah putih saya dan putih Hani tu sama? Okey. So ini nanti kalau tak sama nanti macam jealous kan. Kenapa dia lebih saya kurang? Dia putih sangat kan. Okey, memang benda ni pun umum berlaku, bukan saja dalam kita cerita pasal pemutihan, apa-apa produk sekalipun, produk contoh kesihatan ke apa sebagainya, dua individu katalah kita cerita dua individu yang sama macam saudara kembar, sedarah dan sebagainya, genetik tu hampir sama apa semua, bila test bahan yang sama tapi hasil dia berbeza. Okey, kenapa macam tu? Sebab masing-masing kita individuality mempunyai lifestyle yang berbeza. Masuk lifestyle ni dari segi diet kita, dari segi macam apa cara kita mengambil suplemen, cara kita menjaga kulit, dan yang paling penting sekali genetik kita sendiri. Lain orang genetik dia respon terhadap sesuatu bahan dan sebagainya is different. Metabolic rate dia, ada yang metabolic dia cepat, ada yang metabolic dia lambat. Jadi immune system dia, antibody dia, semua ni main peranan menyebabkan walaupun bahan yang sama tapi hasil dia mungkin berbeza. Dan of course lah dari segi konsistensi pemakaian pun penting. Ada orang tu mungkin dia pakai selang-selang macam kejap pakai kejap tak pakai. Ada orang konsisten pakai. Itu pun main peranan. Cuma satu yang kita perlu ingatkan, tolong tolong ikut dos yang telah dicadangkan. Contoh kalau kita cerita pasal penggunaan krim. Kalau krim pemutihan tu dah cadangkan untuk pakai contoh 2 kali sehari, janganlah you pula pakai 3 atau 4 kali sehari. Nak cepat sebab nak cepat kan. Biasa orang macam tu, dia akan double kan, atau lagi worse, amount of krim yang dia pakai tu, dia tepek tu, kalau patutnya sapu nipis dia pakai sapu tebal. Dah jadi macam tepung gomak dah muka, dia tidur malam dengan benda macam tu. Yang tu bahaya. Itu memang akan mendatangkan kesan sampingan. Walaupun bahan tu bahan yang selamat, tapi kalau so-called dah macam overdosage sangat, terlalu banyak, boleh mendatangkan bahaya. So kena jaga part tu. Okey, baik doktor. Berkenaan dengan rawatan beberapa yang saya dengar lah sebelum ni, kata kalau dulu kita gunakan macam contoh kita ambil vitamin C dan juga campuran yang lain, itu guna suntikan. Sekarang ni macam menggunakan drip. Macam masuk. Itu macam mana pula? Okey, drip dan suntikan biasa tu dia sebenarnya bagi saya konsep dia still sama. Maksudnya melalui salur darah lah. Okey, kita panggil intravenous. So drip ni beza dia adalah dia cairkan vitamin C ataupun mungkin bahan-bahan glutathione ke, okey, benda-benda ni di dalam air garam tu supaya dos yang tinggi boleh dipakai. Sebab kalau kita gunakan dos yang tinggi ni tapi kita tak cairkan dia, kita terus direct inject dalam menggunakan picagari itu, terus inject, biasanya benda tu terlalu pekat, jadi memang akan sakit. Urat tu akan sakit, dan urat tu akan collapse, kecut. Itu satu. Dan nombor 2 pula, kalau terlalu pekat, kita just terus pump macam tu saja, badan kita akan terkejut. So kita panggil shock boleh berlaku, hypovolemic shock. So boleh nak jadi pingsan, pening dan sebagainya. So that's why kadang-kadang kalau memerlukan dosage yang tinggi, kadang-kadang ada doktor akan cairkan dulu buat dalam bentuk drip lah. Okey, baik doktor, ada soalan pada Puan Sheila di laman Facebook, katanya mungkin soalan saya ni agak lucu. Saya macam baris sekejap pun dia macam gelak sekejap. Tapi dia kata agak penting untuk saya tahu. Sejauh mana orang yang memang dilahirkan agak gelap menjalani proses memutihkan kulit, adakah betul ia mengakibatkan kulit menjadi kelabu dan bukannya putih gebu? Okey, agak kelakar jugalah bunyi dia tu kan. Tapi logik dia tu ada, Okey. Tapi dia punya konsep dia mudah sebenarnya. Pigment melanin ni memang dia color dia lagi dia sebenarnya so-called macam satu color je sebenarnya, brown, so-called black brown macam tu lah. So lagi tebal, lagi banyak kandungan pigment pada kulit seseorang tu, dia akan jadi ke arah kehitaman lah. Macam kita ambil yang paling tinggi sekali tu, yang saya panggil skin type yang paling tinggi sekali tu adalah macam African lah, total black tu. Kemudiannya kontrasnya Mat Saleh atau Caucasian yang duduk di contoh Kutub Utara, Kutub Selatan, iaitu terlalu putih sangat. Okey, so in between tu kita tak pernah pun tengok orang kulit kelabu,
kelabu tai anjing ke apa kan. Jadi maksudnya kat sini dia akan transition dia tu daripada putih putih kuning langsat lah orang panggil, sampailah kepada brown dan kemudian dia jadi gelap. Dia tak ada kelabu lah, dia brownish. Brown, yellowish, brownish, dan kemudian dia akan jadi dark macam blackish macam tu. Dia tak ada grey. So that's why macam kalau kita tengok dekat overseas, contoh black kahwin dengan Caucasian Mak Saleh, dia tak jadi kelabu. Kan dia jadi macam brown kan. Macam tu konsep dia lah. Baik, di Facebook kata Pak Long, saya nak tanya mengapa produk kecantikan pemutihan khususnya banyak dibuat di Korea, padahal mereka semua adalah naturally dah putih. Barangkali negara lain lebih memerlukan produk begini, bukan Korea sepatutnya keluarkan produk pemutihan. Yes, betul. Okey, cerita ni dah back to zaman dinasti. Kalau kat China, dinasti Ming tu dulu dah ada dah. Dia orang tu memang orang Chinese heritage trade ni, dia dah memang kulit dia putih. Bagi kita putih lah untuk orang kita kan. Tapi it's because actually the culture of kita panggil macam orang yang kulit cerah, lagi cerah orang tu, dia dianggap mempunyai hierarki yang tinggi dalam society. So orang yang lagi gelap tu maksudnya dia ni ibarat macam hamba. Dia kerja selalu di bawah matahari. Jadi bos-bos ke apa, dia selalu duduk di dalam rumah kan, shopping je kerja dia, tak kena matahari, kulit putih cerah. So sebab tu trend ni dia dah jadi kegilaan pada semua golongan. Maksudnya tak kisah orang tu dah memang kulit tu dah cerah pun, kalau boleh dia nak lagi cerah, lagi dia cerah kan. Dan juga ada juga mereka yang, contoh kalau kita cerita Korea tadi ni, kenapa dia orang still buat, ada yang mempunyai idea yang mana dia orang nak mengelakkan daripada dia panggil pigmentasi, problem pigment macam jeragat sebagainya, freckle sebagainya. Itu pun sedikit sebanyak freckle, jeragat ini pun actually akibat pembentukan pigment melanin. So mungkin jangka masa panjang dia orang tak nak as dia orang berumur untuk develop masalah-masalah pigmentasi ni. Jadi dia orang amalkan benda-benda macam ni daripada peringkat awal lagi, daripada peringkat muda lagi. Yang mana kita pun ada pernah dengar daripada sekolah rendah lagi, mak-mak ayah dia orang ni dah sanggup menabung duit untuk simpan duit banyak-banyak untuk mencantikkan anak dia. Dia punya sweet 16, sweet 17 punya birthday dapat buat hidung baru. Contoh kan. Dapat buat slim face, V-shape muka, sebagainya. So benda ni memang is a trend sebenarnya. Okey, baik ni. Baik, kalau ada yang nak bertanyakan soalan kepada doktor, boleh saja hubungi kami di talian 0326927939 atau terus ke laman Facebook kami dengan kata Cahaya Bernama Radio 24. Okey, genuine dan boleh dipercayai, dan berapa peratus yang dianggap bahaya dan perlu kita macam kena bagi tahu, kena advice, macam kita kena tengok bahan-bahan dia. Okey, isu dia sekarang ni adalah bukan apa. Ada yang produk di luar sana yang dia letak bahan-bahan yang ingredient dia tu semua nampaknya selamat. Tapi bila tiba-tiba bila kita cuba sebagainya, nampak gaya dalam seminggu je dah putih. Contoh kan, macam saya cakap tadi, benda yang terlalu cepat ni biasanya ada bahan-bahan terlarang dalam tu. So maksudnya kat sini kadang-kadang ada bahan-bahan tersebut yang under declare, so tak disebut. Tapi saya rasa cukuplah untuk kalau yang saya sebutkan tadi, bahan yang contoh ni yang so-called selamat, vitamin C, glutathione. Lepas tu sekarang ni ada juga satu trend yang mungkin saya perlu sebut kat sini, nama dia tranexamic acid. Okey, tranexamic acid ni dulu asalnya sebenarnya dicipta untuk pembekuan darah. Yang mana contoh orang yang ada masalah heavy period, heavy menses yang teruk, kadang-kadang doktor akan prescribe pil ni, dan dia akan bantu untuk kurangkan bleeding lah. Okey, clotting, bantu pembekuan darah. But somehow mengikut kajian, bahan tersebut juga boleh membantu untuk pencerahan kulit. Jadi sekarang ni dah trend orang ambil pil ni bukan untuk sebab nak membekukan darah apa sebagainya, tapi sebab untuk nak pencerahan kulit semata-mata. Okey, kita tak cakap benda ni salah, bahaya ke apa. Cuma sebab ada kajian dah dibuat di beberapa universiti. Saya ada terbaca universiti di salah satu universiti China, dia dah buat kajian tentang tranexamic acid ni. Test pada guinea pig ada, pada manusia ada. Dia selamat dosage dia tak ada akan buatkan pembekuan darah, sebab kita selalu kaitkan pembekuan darah ni dengan stroke, heart attack dan sebagainya kalau darah membeku tiba-tiba. Tapi dengan dosage yang sesuai sebenarnya tak ada masalah benda ni, dia selamat digunakan. Cuma actually tranexamic acid ni kalau diikutkan tak, bagi saya lah, pendapat saya tak boleh untuk diambil dengan sewenang-wenangnya oleh orang biasa. Kalau boleh biarlah diprescribe oleh doktor. Sebab ini ibarat macam ubat terkawal lah. So itu bahan yang selamat. So
bahan yang tak selamat tadi tu, yang pun saya dah sebut tadi, kalau sebab selalunya bahan tak selamat dia takkan sebut kat situ. Okey, dia takkan sebut dalam produk tu, sama ada produk sapu atau produk makan sebagainya. Jadi nak mudah cerita, sesuai ke tidak bahan-bahan tersebut, berapa peratus yang selamat, berapa peratus tak selamat, you just apa orang panggil, back to the basic. So long that product tu ada registered by kita punya Kementerian Kesihatan contoh kan. Dan anggap benda tu selamat lah. Dan boleh cuba. Kalau tak ada, kalau boleh elakkan lah. Kat internet banyak sangat. Banyak sangat. Lupa saya nak sebut satu lagi. Bahaya dia. Banyak juga sekarang ni trend orang yang beli dekat internet yang suntikan punya ni. Dia beli berkotak-kotak sebagainya. Dia datang pergi klinik, lompat satu klinik ke klinik lain. Doktor minta tolong injek, doktor minta tolong injek kan. Ada doktor yang tak berani, dia tak nak injek. Dia tak nak, dia pergi cari klinik lain. So bahan-bahan ni pun kita kalau boleh cuba jaga-jaga atau cuba elakkan lah buat style macam ni. Sebab sekarang ni ada bahan-bahan yang mungkin bahan-bahan terlarang yang bahaya. Kadang-kadang tu kita tengok satu produk tu, satu brand tu sampai ada 3-4 jenis, different kotak, different colour, different dosage. Kita tak tahu mana yang genuine, mana yang tidak. So kalau boleh elakkan trend macam ni lah. Sebab takut bahan-bahan terlarang tu ada dalam, inject nanti side effect pada buah pinggang hati nanti. Okey. Baik, bila dah berlaku, bila dah guna barang-barang yang mungkin agak bahaya dan beri kesan kepada kulit, berapa peratus boleh diselamatkan, doktor? Okey, macam saya cakap tadi, tergantung pada bahan apa yang dipakai. Kalau sekadar contoh dia pakai steroid, dia pakai hydroquinone, contoh yang topical lah, krim punya kan. Dan pakai mungkin tak terlalu lama, baru 3 bulan ke apa macam tu. Bagi saya benda tu still awal, still boleh di repair. Tapi kalau dia dah pakai bertahun-tahun, okey, dan benda ni pun saya punya experience sendiri, dah ada jumpa orang yang macam dah pakai bertahun-tahun dan dah hujung-hujung tu baru dia sedar yang benda tu mendatangkan masalah. Dan kita cuba repair balik dengan bagi balik skincare yang sesuai, bagi treatment-treatment yang sesuai. Kita tengok respon kulit tu dah jadi slow lah. Maksud saya sebab apa? Sebab kilang-kilang collagen, kilang-kilang pigment yang natural patut ada tu, dia dah totally hilang dah. Dah dibunuh oleh bahan-bahan kimia tu. Jadi bagi saya bergantung pada durasi, berapa lama dah orang tu expose pada bahan-bahan tersebut, nombor 1. Dan nombor 2 pula, kandungan. Kalau berbanyak duduk dalam satu bahan tu. Kalau setakat 1-2 mungkin okey, tapi kalau dah sampai 4-5 bahan terlarang dalam tu, dan risiko untuk jadi lagi nak repair balik tu lebih susah. Baik, jadi banyak yang telah pun doktor kongsikan bersama-sama dengan kita mengenai topik yang kita bawa, Snow White. Dan jangan lupa ya, untuk minggu depan kulit muka jatuh dan kelihatan lebih tua. Ini yang akan kita dapatkan penjelasannya pada minggu depan, iaitu jalan penyelesaian dengan lebih mudah dan tidak memerlukan pembedahan plastik. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Aidil yang bersama-sama dengan kita pada hari ini.